Baik, hari ini sudah memasuki hari keempat kejadian banjir berlaku di daerah Baling, Kedah dan kami akan terus membawakan tumpuan khususnya berkaitan dengan pasca banjir. Selang beberapa hari saja lagi sebelum kita menyambut perayaan Hari Raya Aidiladha dan melihat kepada kerosakan yang berlaku di sana, ia seolah-olah memberi gambaran bahawa sambutan itu pastinya berbeza. Pastinya ia cukup menyedihkan dan pastinya memeritkan bagi setengah pihak yang mungkin kehilangan ahli keluarga dan juga mungkin rumah mereka kerosakan dan sebagainya. Dan setakat jam 8 pagi tadi, seramai 534 mangsa banjir masih lagi berlindung di 3 pusat pemindahan sementara PPS dan angka itu dilaporkan menurun sedikit berbanding semalam. Dan bagi mendapatkan perkembangan untuk jam 5 petang ini pula, saya ingin bersama dengan Abdul Hadi Awang, Wakil Astro Awani Kedah. Hadi, mungkin boleh dikongsikan kepada kami di Astro Awani awal tengah hari tadi lagi, Hadi sudah pun mengikuti sidang media timbalan Ketua Polis Negara di PPS SMK Jerai Kupang selepas melakukan lawatan. Mungkin boleh dikongsikan apa agaknya antara intipati dan untuk jam ini pula Hadi dikatakan berada di Kampung Tanjung untuk membawakan liputan bagi melihat situasi bagaimana di sana dan sebagainya. Dan kita masih lagi cuba untuk mendapatkan Hadi di sana, katanya ada mengalami sedikit isu teknikal. Dan ini adalah apa yang akan dikongsikan oleh Hadi dalam cerita untuk segmen kedua ini, yang mana masih lagi kerja-kerja pembersihan dan sebagainya masih lagi giat dilakukan oleh pihak berkuasa di Baling. Tidak kira ada juga yang daripada luar negeri yang datang tampil ke Baling untuk melakukan kerja-kerja pembersihan dan juga kerja-kerja inilah bagi menyalurkan bantuan kepada mangsa-mangsa banjir yang dilaporkan hampir 12 kampung yang terjejas teruk akibat banjir tersebut. Dan Hadi sejak hari pertama lagi, sejak berlakunya banjir, Hadi sudah membawa laporan-laporan berkaitan banjir. Dan hari ini memasuki hari keempat, Hadi masih lagi membawakan laporan sepenuhnya dan kita akan terus mendapatkan laporan-laporan ini sehinggalah bagi mendapatkan bagaimana agaknya reaksi penduduk, bagaimana agaknya luahan-luahan daripada penduduk ataupun mangsa. Kerana kalau kita lihat semalam dalam program cerita bersama dengan Niki Senyambar, Hadi juga ada membawakan bagaimana apa yang dirasai, apa yang dilalui oleh salah seorang peniaga yang dikatakan kedai kek ataupun kedai bekerinya habis menelan kos kerugian hampir RM120,000 kerana dikatakan hampir kesemua kedainya musnah. Dan hari ini pula Hadi akan membawakan bagaimana apa yang boleh dikongsikan pada hari keempat hari ini. Hadi, anda di sana mungkin boleh kongsikan terus kepada kami di Astro Awani bagaimana setakat jam 5 petang ini bagaimana kerja-kerja pembersihan dan sebagainya, Hadi. Okey, terima kasih Faris di studio dan seperti dimaklumkan Faris, saya kini berada di salah sebuah kampung di Kupang ini. Selepas banyakkan hari kita berfokus kepada Kampung Iboi itu sendiri, lokasi kejadian kepala air dan juga bencana, kita hari ini beralih pula ke satu lagi kampung yang mungkin tidak mendapat perhatian umum, mungkin tidak mendapat perhatian NGO-NGO untuk menyalurkan bantuan dan sebagainya. Hari ini saya berada di sini dan untuk pergerakan hari ini sebenarnya Faris, dari tengah hari tadi sepatutnya sidang media timbalan Ketua Polis Negara berlangsung pada jam 2 petang, namun ada beberapa faktor menyebabkan sidang media berkenaan baru saja selesai tadi ketika kami berada di sini. Namun jangan risau, itu akan kami bawakan dari semasa ke semasa, menangkan satu lagi pasukan Awani berada di lokasi kejadian. Dan untuk hari ini bersama saya ketika ini salah seorang penduduk kampung di sini, ataupun kita boleh panggil apa abang? Pak Chang. Pak Cha. Okey Pak Cha, kalau boleh ceritakan macam mana kejadian ataupun kejadian berlaku pada hari kejadian tu Pak Cha. Tengok kamera sikit Pak Cha. Okey. Mula berlaku lebih kurang pukul 6.30. Okey. Air masuk betul. Dia tak nak slow-slow dan dia kuat masuk dalam rumah. Jadi barang-barang rumah kita tak dapat diselamatkan lah. Dengan Pak Cha dengan anak-anak naik atas rumah, selamatkan diri masing-masing. Lebih kurang pukul 10 tu baru buk sampai. Ambil Pak Cha keluar, bawa pergi rumah adik. Pak Cha, kalau kita boleh tahu parah mana tu naik ke paling tinggi apa kali ni Pak Cha? Pak Cha boleh cerita sikit Pak Cha? Memang kali ini memang paling tinggi lah kalau nak ikut air. Kalau ikut dulu paling lutut. Sekarang ni dalam rumah tu boleh dikatakan lapar kepala. Memang tak boleh buat apa lah. Okey Pak Cha, kalau kita tengok hari keempat ni Pak Cha, macam mana proses pembersihan tu sendiri Pak Cha? Backup proses pembersihan tu nak kata satu foto tu taklah berapa sangat kan. Tapi alhamdulillah lah. Dia pun tolong daripada penduduk Kampung Tanjung yang datang tolong bersih, pasal rumah pun banyak kan, bukan rumah macam seorang kan. Jadi bila rumah banyak tu ramai mereka bagi-bagi tu untuk selamatkan tu. Rumah kalau kali ni banjir sekali kan lumpur sekali. Bukan air saja, lumpur banyak. Lumpur banyak tu kalau dulu ni ada juga lumpur, kita boleh padam bersih dengan
gunakan cangkul je, sekarang tak boleh kita gunakan traktor. Okey, itu apa kata Pak Cha, dan kita bersama seorang lagi penduduk kampung, Tok Teh. Kalau boleh kita dapatkan Tok Teh. Tok Teh pula boleh main sini sikit Tok Teh. Okey, Tok Teh boleh cerita sikit belakang ni, kita tahu Tok Teh naik parah mana Tok Teh, macam hari kejadian macam mana Tok Teh, dan bersih macam mana hari ni Tok Teh. Assalamualaikum. Hari kejadian tu dia dalam dalam pukul 7 lebih 10 minit. Tak ada selamat apa lah. Pasal dia terlalu melaju, air dia masuk laju kan. Tak ada ambil apa. Okey Tok Teh, macam Tok Teh cerita kat saya tadi, ni kali pertama naik sampai tu Tok Teh. Tok Teh boleh cerita sikit kat penonton kita Tok Teh. Macam mana dia terkejut lah. Terkejut je tak sangka kan sampai tak ada ambil apa. Dia ambil kat menara dengan beg duit dia tak ada ambil. Setakat ni duk cuci-cuci setakat mana dah kemah rumah kan, apa semua dah kata barang habis dah apa semua kan. Kemah rumah tu kat mana dah cik? Baru separuh je lah. Tak pasal banyak tak banyak tak siap kan. Pasal lumpur, pasal tanah air dengan lumpur sekali kan. Bukannya ni saja. Lambat makan masa nak cuci. Okey Tok Teh, harapan lah Tok Teh 2-3 hari lagi nak raya haji ni Tok Teh. Macam mana persiapan? Tak ada buat, memang tak ada buat adalah harapan Tok Teh lah untuk sambutan kali ni. Sambut juga tapi sederhana lah, tak ada apa. Rumah tak kemai. Okey. Terima kasih Tok Teh. Dan itu tadi Tok Teh, salah seorang penduduk di kampung ini juga, dan saya sebenarnya difahamkan ada seorang anak rantau yang bekerja di Kuala Lumpur kembali pulang untuk sambutan Hari Raya Haji, tapi perayaan kali ini berbeza dengan sebelum-sebelum ini. Jika sambutan sebelum ini disambut dengan penuh kegembiraan, balik ke kampung dan sebagainya, untuk kali ini balik dengan harapan untuk turut serta dalam membersihkan rumah dan sebagainya, dan beliau difahamkan turut terlibat dengan NGO tempatan dalam proses pembersihan rumah, dan kita bersama beliau ketika ini. Dan boleh ceritakan macam mana kali ini perbezaan jika tahun-tahun sebelum ni balik kampung memang untuk nak beraya, tapi kali ini balik kampung kita balik tapi nak kena cuci bersih rumah dan sebagainya. Itulah sepatutnya kalau ikutkan jadual memang saya sepatutnya balik hari ni. Tapi disebabkan bila saudara mara hantar gambar dalam WhatsApp apa semua kan, so terkejut tengok, so macam rasa tak sampai hati, so kena balik awal sehari, so balik daripada semalam. So bila sampai je kat sini tengok, ya Allah, bila tengok depan mata bertambah sebab dan sayu, sebab sejujurnya tak, kalau apa yang anda tengok kat belakang ni, ini adalah kali pertama berlaku dan terburuk. Boleh dikatakan ini adalah malapetaka yang paling buruk berlaku di kampung saya lah, terutamanya di kampung Tanjung Kupang ni. Kalau boleh tengok dari segi proses pembersihan macam mana? Difahamkan kampung ni agak terpencil dan banyak proses penyaluran bantuan terfokus kepada kampung Ibu itu sendiri, dimandangkan bencana ataupun kejadian kebal air berlaku di kampung Ibu itu. Macam mana proses penyaluran bantuan dan juga pembersihan di kawasan ni? Betul, disebabkan oleh kampung Tanjung ni dia agak ke dalam sikit, dia agak terpencil. Jadi kurang mendapat perhatian daripada pihak-pihak sukarelawan. Ada tapi kurang. So benda tu, proses tu dia agak melambatkan proses untuk pembersihan dan sebagainya. So saya nak menyerulah kepada NGO dan sukarelawan-sukarelawan yang nak datang ke Kupang ni untuk bantu, datanglah sekali ke kampung Tanjung dan juga beberapa kampung yang lain seperti kampung Sadik, kampung Tok Sabah dan sebagainya yang masih lagi mengharapkan bantuan, terutama sekali dari segi tenaga lah untuk membersihkan rumah. Okey, itu antara sedikit sebanyak, dan mungkin soalan terakhir lah. Kita harapanlah sempena perayaan Hari Raya Haji ni, memang kita panggil penduduk Kupang ni bersedih lah untuk nak sambut Hari Raya Haji ni. Macam mana dari segi harapan agar dipercepatkan proses ni ke, macam mana ke? So saya mewakili penduduk kampung Tanjung terutamanya lah. Saya nak mengharapkan terutama sekali daripada pihak kerajaan supaya segerakan dari segi bantuan kepada mereka, supaya sekurang-kurangnya beban untuk hari raya tu dapat dikurangkan. Sebab seperti biasa, kalau selalunya hari raya adik-adik kat kampung saya ni memang meriah lah dengan korban dan sebagainya, tapi disebabkan oleh bencana ni kita terpaksa melakukan. Itu apa yang dikongsikan oleh Abdul Hadi Awang, situasi tinjauan pasca banjir di kampung Tanjung Kupang. Dikatakan tadi itu dia antara reaksi ataupun luahan daripada penduduk dan juga mangsa-mangsa ataupun ahli keluarga mangsa yang dikatakan ada yang tiba dari luar, daripada luar untuk pulang ke kampung lebih awal kerana ingin melakukan kerja-kerja pembersihan. Dan pastinya apa yang boleh digambarkan menjelang Hari Raya Aidiladha nanti, pastinya ia cukup berbeza. Dan ini pastinya mungkin mereka tolak ke tepi sebentar untuk menyambut Hari Raya Aidiladha. Pastinya apa yang lebih difokuskan oleh mereka adalah untuk tujuan pembersihan dan melihat sebenarnya bagaimana dengan kos-kos kerugian yang perlu ditampung oleh mereka. Dan itu antara yang diharapkan oleh mereka sebenarnya. Apa yang boleh diharapkan daripada pihak kerajaan juga mungkin boleh meringankan sedikit bantuan mereka. Dan itu adalah apa yang dikongsikan Wakil Astro Awani Kedah, Abdul Hadi Awang. Itu
antara cerita yang ingin saya bawakan untuk segmen kedua ini. Saya kira itu saja perkongsian dalam cerita untuk petang ini. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.